Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Alhamdulillah. Allah, terima kasih banyaklah tunggu dah. Baguslah nak guna ngejo semua lah. Baru sampai balik Redung ngejo sini pula. Tu maaf lah terima kasih banyaklah tunggu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah kita insya-Allah. Amin. Allahu Rabbi. Kat mana tak tahu dah. Surah Yusuf ayat berapa Yusuf? Nak habis dah. Kau dari mari nak jumpa nak. Allah Allah. Baca je tu baca. Kau dari mari ketih je lah. Allahumma salli ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ayat apa itu? قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Yusuf berkata, kamu pada hari ini tidak akan ditegur atau disalamkan tentang perbuatan kamu yang telah kemaju itu. Semoga Allah mengampunkan dosa kamu dan dirayu yang maha menasihani daripada segala yang lain yang menasihani. Satu ucapan yang sangat besar lah, sangat hebat daripada mulut Nabi Yusuf alaihissalam, menggambarkan bagaimana Nabi dan Rasul ini manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu luas nak banding dengan yang lain. Dan rahmat Allah Ta'ala itu lebih dahulu nak banding dengan marah dia. Kita ni marah dulu, barulah kita maaf. Nampak tak? Allah, kisah Nabi Yusuf ni sangat hebatlah. Bagaimana Allah tak latih Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa Nabi Yusuf kata, qala la tathriba alaikumul yawm. قال يوسف عليه السلام لا تعيير ولا لوم يقتضي إنزال عقاب عليكم اليوم. Tidak ada balas dendam, tidak ada celaan, dan tidak ada hajat kepada aku untuk menjalankan hukuman kepada kamu pada hari ini. Allah. Maknanya sebegitu rupa yang dibuat kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata, aku tak berhajat untuk balas, untuk buat apa-apa kepada kamu pada hari ini. Subhanallah. Barang payah belaka ni.
Kita pilih dia ambil hak yang kaedah kama tadinu tudan. Bagaimana orang buat kita lagu tu kita balas, tak salah. Nampak tak mahkam Rasul dengan manusia biasa kan? Kita biasa je balas dulu lah. Dan tak salah pun. Tak salah. Sebab itu ada hukum qisas. Nampak tak? Ada hukum qisas. Allah Rabbi. Tapi bagaimana perasaan Nabi Yusuf alaihissalam? Siapa perekat dia? Siapa tu perekat? Maknanya dunia tak ada benda ibarat dia. Nah, sebab apa? Sebab dia carinya akhirat. Allah Rabbi. Barulah munasabah kita baca walal akhiratu khairul laka minal ula. Nampak tak? Akhirat itu lebih baik, lebih kekal tak banding dengan dunia. Nampak tak? Kalau kita fikir akhirat sesat. Nampak tak? Allah Rabbi. Apa yang diucap oleh Nabi Yusuf, yaghfirullahu lakum. Allahu Akbar. As'alullaha an yaghfir lakum. Maksudnya lah aku berdoa pada Allah supaya Allah ampun dosa kamu. Hak yang mu dengar aku tu sesat, tak ada masalah dah. Aku tak mau dendam apa. Nampak tak? Tu dia. Mudah-mudahan apa hak yang mu buat tu Allah ampunlah. Allahu Rabbi. Wa huwa arhamur rahimin. Dialah yakni Allah Taala yang Maha mengasihani. Ajazu Allah Rabbi. Nampak tak? Ucapan yang sangat hebat. Dan ucapan seumpama inilah yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika buka Mekah. Bagaimana Nabi SAW suruh Bilal naik atas Kaabah suara azan. Butak lesi berlaku puak kafir Quraisy. Dia ingat masa dia buat ke Bilal dulu, lek-lek macam kuyakok. Tahu, atas panah, bawah panah, kuyakok ah. No, atas panah batu besar dengan matahari, belakang pelok panah, tu dengan panah pasir. Allah Rabbi, nyebodang macam binatang. Takut Nabi tengok perubahan muka puak-puak kafir Quraisy ni. Nabi kata, ya ma'syara Quraisy, la tathrib 'alaikumul yawm fa antum mutlaqa. Wahai puak-puak kafir Quraisy, tak ada apa yang nak dibalas dendam pada hari ini. Kamu bebas. Buatlah apa yang kamu nak buat. Allahu Akbar. Nampak tak? Nak cari mana lagi? Nah, tapi masalahnya kita buat begitu, orang tak hargai. Nampak tak? Orang tak hargai je tu. Ni perwatakan hak yang kita buat bersebut ni. Dia kata bodoh pula. Nampak tak? Mu ni bodoh. Masa dulu tak boleh, aku boleh. Masa ni mu pun tak boleh, aku boleh pula, kata dia. Tak ada benda lah. Nampak tu? Ini masalah. Allah Rabbi. Nampak tak cara fikir je Zul Allah. Qabbala akhuhum Yusuf i'tidharahum qabila akhuhum Yusuf i'tidharahum wastaghfara lahum. Allahu Akbar. Maka Nabi Yusuf alaihi salam qabbala ni maksudnya peluk cium lah. Peluk cium Allah abang. Nampak tak? Lupakan sejarah benda khok lepas. Benda-benda khok silang tu lepas tu kan duduk peluk cium Allah Rabbi. Subhanallah. Dan Nabi Yusuf minta maaf kepada Allah Subhanahu Taala dengan apa yang dilakukan oleh abang-abang Nabi Yusuf alaihi salam. Amma waliduhum Yaqub falam yastaghfir lahum mubasharatan. Adapun ayah mereka itu Nabi Yaqub, tidaklah minta ampun kepada mereka itu secara langsung macam Nabi Yusuf ni. Wa innama wa'adahum, adapun Nabi Yaqub hanya berjanji kepada Allah untuk minta ampun kepada mereka. Faqad yamlikul insan an yusamaha min man asaa ilaihi. Maka kadang-kadang manusia ni dia mempunyai kekuatan untuk
memaafkan orang yang buat jahat pada dia. Wala yamlikul ab, dan ayah tidak memiliki seumpama itu li syiddati atifatihi ala ibnihi an yusamaha man asaa ila waladihi bi hadhihi sulula. Nabi Yaqub tu sebab ayah, seorang ayah, nampak tak? Jadi dia tak boleh nak maafkan perbuatan abang dia ni dengan mudah. Sebagai satu pengajaran kepada anak dia tu. Nampak tak? Tu dia. Jadi makna Nabi Yaqub alaihissalam nak beri kesedaran kepada abang-abang Nabi Yusuf ni, supaya kena reti bahawasanya hidup ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Tu dia. Benda yang kita tak sangka-sangka boleh berlaku. Ajazum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Apa kadang-kadang kita rasa benda tu tak molek untuk kita, tapi itulah yang terbaik untuk kita. Nampak tak Ajazum? Kadang-kadang benda yang kita suka tu benda baik, itulah mudarat untuk kita. Nampak tak? Itu dia. Jadi maknanya kita berlapan ada dua benda Ajazum. Dengar molek, tulis belakang semua ni. Yang pertama, husnuzan. Husnuzan. Makna kita kena husnuzan dengan Allah SWT. Yang pertama, husnuzan dengan Allah SWT. Apa yang Allah Ta'ala buat pada kita, itu yang terbaik pada kita. Dan kita jangan sekali-kali su'uzan dengan Allah SWT. Nampak tak? Tuhan tak suka kita, Tuhan tak sayang kita, tak orang calai. Ada seorang tu sakit, contohnya tu, apa Tuhan buat aku sakit? Orang lain sebab mengok. Nah. Itu. Nampak tak? Lepas tu ada pula, buat mana dia orang mudah, kita orang susah. Nampak tak? Buat apa Tuhan buat kita susah? Dah, haula wala quwwata illa billah. Nampak tak tu? Makna suara-suara seumpama itu seolah-olah macam tidak terima segala aturan Allah Ta'ala. Nabi sebut, Allah berfirman dalam hadis kursi, wa man lam yaslu ala bala'i wa lam yurda bi qada'i falyaqul rabban siwa'i wal yakhruj min tahti adimis sama'i. Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang tak sabar dengan ujian aku, orang yang tak terima ketentuan aku, mau cari Tuhan lain daripada aku, sila keluar daripada bumbung langit aku. Allah, kasar. Kalau orang baca hadis kudusi tu, kasar. Nampak tak? Makna ketentuan Allah Ta'ala tu, semuanya Tuhan dah buat dah gazet dah. Sejak azali lagi. Sebelum kita ada, dia dah siap dah ke dah. Dan sekarang ni pun nama ahli syurga siap dah. Ahli neraka siap dah. Bukan baru nak cek, baru nak pilih. Dah. Siap dah ke dah. Sebab tu kita, bila kita buat ibadat apa sekalipun, kena takut dan harap. Kena ada dua sifat, al-khawfu wal-raja. Nampak tak? Sebab ending dia ni, innamal a'malu bil khawati. Nampak? Setiap amalan itu diukur dengan kesudahan dia. Nampak tak? Ada orang bermula dengan baik. Nampak? Dan kematian dia pun baik. Nampak? Ada orang bermula dengan jahat. Nampak tak? Kesudahan dia dengan baik. Nampak tak Jazul? Contoh yang mula jahat, akhir baik tu kenapa Jazul? Ikrimah bin Abu Jahal. Lagi? Al-Wahsy. Lagi? Dua je. Tak apa, tak dosa pun. Tapi ada dua benda, ada dua kisah yang disebut oleh Imam Nawawi. Betul dah tu, tokoh-tokoh betul tu. Yang pertamanya ialah imra'atun baghiyah, perempuan hak jahat. Hak jual diri, lacur diri untuk cari duit makan. Nampak? Zul. Kerana anjing. Allah buat mari anjing. Nampak? Nak selamatkan dia daripada terus buat kejodoh tu. Nampak? Dan dia akhirnya diterima oleh Allah, taubat, masuk syurga. Sebutkan hadis. Hak seorang lagi tu, hak yang kisah, hak yang bunuh orang 99 campur 1, disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin.
Nampak tak? Bermula jahat. Siapa mereka orang tak tahu dia ni kecuali jahat. Tapi akhirnya Tuhan pun dosa dia, Tuhan suruh masuk syurga Allah Ta'ala. Ada orang yang bermula dengan baik tapi kesudahan dia tak baik. Siapa aja tu? Bala'am. Baca ayat 175 surah Al-A'raf. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin. Ni sepatutnya kita ngapa ayat ni aja Zul. Nampak tak? Ngapa ayat ni? Bila kita baca ayat takut. Sekarang tuan-tuan bermula dengan baik. Nampak tak? Boleh mari sejid, boleh mari dengar. Alhamdulillah. Ending dia mana? Tak tahu lagi mana cerita. Betul tak je Zul? Dia kata bimbang. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dah contoh kita. Nampak tak? Bahkan Allah suruh Nabi khabar. Watlu alaihim. Mu cerita wahai Muhammad. Mu khabar Muhammad kepada mereka. Nampak tu? Naba alladhi atainahu ayatina. Hak yang aku beri kelebihan kepada mereka dulu. Orang tu cerdik, orang tu hebat. Nampak tak? Tapi akhir fansalakha minha. Dia cabut, dia siap kelebihan yang diberi oleh Allah. Fataba'ahu syaitan. Syaitan pun khumur tak kepala dia. Maka minal ghawi. Habis sesat. Mati keadaan kufur pada Allah SWT. Nampak tak ya Zul? Sahabat Nabi, walaupun ada kisah yang sebenarnya dibalik semula kata setengah riwayat. Nama Abdullah bin Abi As-Sarh. Abdullah bin Abi As-Sarh. Ni sahabat Nabi. Boleh hidup bersama Nabi. Boleh dengar Nabi kuliah. Boleh makan bersama Nabi. Tapi akhirnya lari daripada Islam, murtad. Tapi ada riwayat kata dibalik semula. Abdullah bin Abi As-Sarh ni. Maknanya ada belaka watak-watak ni. Ada hak watak jahat, bermula dengan dia jahat. Ending dia pun jahat juga. Orang ni ramai lah. Fir'aunnya apanya berseber tu. Nampak tak? Maknanya ada belaka depan kita ni. Watak baik, habis baik. Watak jahat, habis jahat. Watak baik, habis jahat. Watak jahat, habis baik. Ada belaka. Nampak tak aja tu? Maka fa'atabiru ya ulil absar. Ambil pengajaran. Wahai orang yang ada mata hati. Nah, kita ni ada mata hati, ada mata lendeh. Mata lendeh comel, mata hati tak pakai tak jadi. Kita nak mata hati comel, mata lendeh pun comel. Nampak? Ada orang mata lendeh, buta. Nampak? Azizu tengok tak Puteri Aryani. Puteri Aryani. Azizu kenal tak nama tu? Tak kenal. Orang Indonesia. American Got Talent. Tak tengok? Orang yang boleh golden buzzer tu. Tahu tak? Tahu. Nama dia Puteri Aryani kan? Doktor tengok tak? Orang tanya Tengok? Tengok. Baru kamu tengok. Selalu apa tak ada masalah pun. Lepas tu doktor tengok dia nyanyi tu je lah. Dia nyanyi tu je. Dok, dia ada video yang dia baca surah Al-Mulk. Oh, hebat. Nampak tak? Mata dia tu, dia balas WhatsApp ataupun apa tu dengan dengar hak bunyi tulisan tek tu, dia tahu. Mata tu apa mana? Nampak tak? Dia punya sensor. Nampak? Allah Rabbi. Dia baca Quran dengan braille kan? Braille. So, Allah. Dia baca surah Tabarakalladzi, surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Merinding kita dengar. Nampak tak? Seorang yang matanya tak sempurna. Nah, buta. Yang dia nyanyi tu nyanyi lah. Tak apalah, semua takjub. Siapa beli 7 triliun lagu dia tu. 7 triliun. Kaya raya sekelip mata. Nampak tak? Hebat. Dia boleh buat gubah lagu dalam masa 7 minit selesai. Hebat. Anugerah Allah Ta'ala ke dia. Tak apalah tu. Sebab seni suara dia. Tapi pakai tudung, okey, tak apalah. Nampak tak? Waktu baca Quran ni, waktu kita tu lah. Baca Quran, subhanallah.
Molek-molek ada orang baca. Allahu Akbar. Nampak tak Haji? Kita kok celak mata tak ada masa untuk baca Quran. Mana baca Quran? Dah masa. Sibuk kan kenapa mu? Temu habis tak kata juzuk hari ni? Menjawab molek. Habis tak habis? Habis tak habis juzuk hari ni? Dah. Tak sibuk. Maka bodoh anak murid kita habis satu juzuk sehari. Setiap bulan khatam. Itu. Mesti doa habis tak habis? Habis alhamdulillah ni tengok. Betul. Mungkin tengok mesti doa. Apalah dia pecah kat tu tau. Ada kerja buat lain. Dah ada kerja Quran macam apa pergi ah. Nampak dah kalau tidur puas dah. Dah pecah tidur puas dah. Nampak tak? Tapi tak gerak pula. Naga tak ada. Ingatlah molek budak-budak muda sungguh. Ingatlah molek dang tua ni semangatnya ada tapi kuderak tak ada. Masa muda kuderaknya ada tapi habis masa begitu pula. Dengarlah nasihat orang tua ni, orang-orang muda tak sungguh. Tapi masalah puak-puakmu ni kalau orang nasihat atau baik-baik kok mu ni ustaz. Begitu aku puakmu. Oh la ilaha illallah. Kita tak boleh, bukan boleh. Kita kapur supaya muda nyesal macam aku ni. Aku nyesal ni. Ni muka nyesal kau ni berat nana. Dulu yang mereka orang betul. Tengok nombor ni. Meta. Oh, merah. Oh sama lu kau sama. Ni ya. Memang aku dah tahu ke aku ingat. Berapa kali sama kata aku. Ni bukan nyesal ni. Tengok tu, mari cokok sama. Sebab apa nak cover kau lupa-lupa. Allah Akbar. Jadi budak-budak muda Allahu Akbar. Jangan tiru ajar kita banyak kita berbazir masa. Betul tak tu? Betul tak? Betul tak? Allah. Mujur siapa umur macam semua doa. Dia kira advantage benar. Subsidi banyak anda dah. Umur apa lagi tu? Ambil kah? 77. Allah. Patut-patut 72. 5 tahun dah ekstra. Tapi ngaji sama. Patut derma sama. Sambung. Kan 3 benda kan boleh sambung nyawa kan? Sebut yang pertama je. Sedekah. Pertama kabar sedekah. Lalu mu. Yang pertama sedekah. Yang kedua. Nak ekor mu tu. Bos satu hari yang ketiga. Nak ekor tu. Itu. Kenapa sangat serik? Ambil tu. Allah dia kabur dah satu hari kan? Kabur dah. Yang pertama sedekah, yang kedua satu rahim, yang ketiga qiyamul lail. Tak barang-barang mu. Tengok tahajud pula dah. Yang ketiga doa. Ad-du'a la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak akan mengalihkan qada itu kecuali dengan doa. Kena banyak doa. Ya Allah, panjang umur, keadaan kebaikan ya Allah. Nampak tak? Waqtul hayatana fi ta'atillah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Nampak tak? Doa, jangan lupa doa. Nampak tu? Tu dia. Baik. Allah Rabbi. Hebatlah ayat ni. Qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ngapa dah tu ni ngapa semua sekali minggu depan kita tanya. Tu dia. Qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ini doa ataupun ucapan Nabi Yusuf alaihissalam kepada abang-abang dia. Baik. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Masya Allah. Allahu Akbar. Pergilah kita membawa baju mulia. Letakkan baju mulia ayahku supaya dia dapat melihat. Dan selepas itu bawalah kepadaku keluarga kamu semuanya. Jadi bila dah jumpa tu gak, peluk semua apa semua tu gak, dah. Banyaklah cakap tanya ayah lalu dah.
Dah adik-adik ada belaka dah. Tanya ayah dah, ayah mana bang? Nak tanya. Tanya ayah dah mana ayah cakap ayah Allah akbar. Uzurlah sikit nama tu. Oleh kerana sedih lah apa yang berlaku atasmu tu. Siapa pekat boleh mata ayah. Nak kabur lah masuk boleh tu masuk kabur mata. Dok berapa nak apa buta keadaan, nak buta keadaan sedih hang sangat sebab kehilanganmu lah Yusuf. Nampak tak? Duk bincang-bincang juga kata Nabi Yusuf alaihi salam walamma sa'alahu an nabihi akhbaruhu bi dhihabi basarihi min kathatil bukai alaihi. Tengok dia cakap tanya pasal Nabi Yaqub, maka abang yang pun kabarlah abang ayah kita tak ada nampak dah pasal sedih yang sangatlah dah berpisah denganmu ni. Fa'atahum qamisahu, maka Nabi Yusuf pun buang baju dia, suruh bawa baju dia ni kepada ayahanda dia Nabi Yaqub alaihi salam. Wa qala idhabu biqamisi hadha, ambil baju hamba ni pergi wi kayuh. Tu dia. Fatrahuhu ala wajhi abi, wi molek, lepas tu suruh dia cium baju hamba ni. Nampak tak? Kan dulu kan yang menyebabkan dia rasa sedih tu sebab apa? Sebab abang-abang dia kata ni baju Yusuf kena bahan dia segala nampak tak? Kan ayah dia cium bau ni bukan bau darah Yusuf ni. Yusuf dok hati lagi. Nampak tak? Belebel lalu abang yang kata ayah kita sama kalau kita kabur kenapa dok nak percaya. Nampak tak? Kalau kita kata apa pun tak nak percaya nampak tu. Kesedihan lah Nabi Yaqub. Nampak tu? Tu dia. Baik, summa ahdaru ilayya ahlakum ajma'in. Lepas tu bawa belaka, bawa ayah, bawa anak beranak semua sekali tu mari jumpa hamba di Mesir ni. Nampak tak Yesus? Subhanallah. Adat ayatu suratil lil marrati thalitha ila qamisi Yusuf. Maka kali ketiga disebut ayat dalam surah Yusuf ni cerita pasal baju Nabi Yusuf alaihi salam. Wa huwa fi hadhihi al-marrah la yahmilu daman kadhba. Masalah kali ni baju Yusuf tu tak ada darah lah. Makna baju biasa tu. Nampak tak? Bau. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak bau badan Nabi Yusuf tu. Nampak tak? Makna nak kabur Yusuf masih hidup. Tu cerita dia. Tu dia. ولا دليل براءته وإنما حمل في هذه المرة الدواء والشفاء. Rupa-rupanya bawa sekali ni baju Yusuf tu untuk mengubati Nabi Yaqub alaihi salam. Li'ainai abihi Yaqub allataini abyadata min huzni ala firaqihi. Makna tujuan bawa baju Yusuf tu supaya ayah dia cium supaya dapat mengembalikan semula mata Nabi Yaqub tadi biar nampak semula kerana kesedihan dia berpisah dengan Yusuf. Siapa pekat dak nampak dak tu orang yang tak ada anak tak nak cerita dak sungguh tahu. Orang tak ada anak tak nak cerita ni Yesus. Tu dia. Macam juga orang yang dok kehilangan bini dok nak cakap. Macam Nabi kehilangan SAW, Nabi kehilangan Khadijah. Nampak tak? Subhanallah. Nabi kehilangan Abu Talib. Siapa pekat dipanggil Amul Huzun. Macam mana kita nak cakap sebab bini kita dok hati lagi? Bukan nak suruh mati. Faham tak? Maksud nak kabarnya bagaimana kesedihan Nabi SAW tu siapa pekat digelar sebagai Amul Huzun. Macam juga Nabi Yaqub ni rasa sedihan kehilangan anak Nabi Yusuf ni. Itu dia. Allah. Obat terang mata. Tak lalu dia. Dia mahal lalu. Tak salah. Boleh je, beres je. At-tafa'ul dia panggil. Ambil baju. Anak tu duduk sembang ke muka. Faham tu? Ini dia panggil mukjizat. Dah Nabi Yusuf Nabi Rasul, Nabi Yaqub Rasul. Nampak tak? Tafa'ul tak ada masalah, boleh je. Tu dia. Subhanallah. Ini hebatnya hubungan jiwa di antara Nabi Yusuf dengan ayahanda dia Nabi Yaqub alaihi salam.
ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف ما شاء الله لولا أنتم تفندون ما شاء الله. Dan semasa kafilah mereka meninggalkan Mesir menuju ke tempat batu mereka di Palestin, berkatalah orang mereka kepada kaum Habasyi yang ada di sisi, sesungguhnya aku ada terbawa tambah Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam boleh merasai betapa hebatnya hubungan ayahanda dengan anak. Ayat ni lah kata Allah, walamma fasalatil 'ir walamma kharajat al-qafilatu min ardi Misra, apabila dah kabilah rombongan abang dia tu dah keluar daripada bumi Mesir Jazirah, munfasilatan an hududil Madinah, bila keluar daripada kota tersebut, wa ma'ahumul qamisa qasidan makana Ya'qub qurba Baitul Muqaddas. Bila dah keluar dah daripada Mesir, nak sampailah kepada bumi Filistin lah. Nampak tak? Qala Ya'qub li auladahu. Hak yang gitu bukan semua sekali kan? Nampak tak? Jadi bila nak sampai rombongan abang-abang Nabi Yusuf tu, Nabi Yaqub boleh khabar kepada anak-anak hak yang duduk di Baitul Muqaddas tu, aku seolah-olah boleh asyummur raihah, aku boleh macam seolah bau je, bau Nabi Yusuf, kata dia. Allah Rabbi, pada apa lagi yo? Tak siapa lagi, tak jumpa lagi yo. Tapi dia khabar dah sebelum kabilah tu siapa. Allah, ini dipanggil insting, hubungan jiwa, hubungan kejiwaan. Hak ni hak disebut dalam hadis, al-arwah junudun mujannada fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Maknanya ruh orang yang beriman ni macam tentera yang berlatih. Nampak tak? Allah Rabbi, macam tentera hak yang berlatih. Macam mana Nabi SAW sendiri pun boleh terasa, nampak tak, apa yang berlaku kepada tentera Islam yang dilepaskan untuk pergi buat satu delegasi dakwah. Macam tu juga sebelum berlakunya perang Uhud tu, Nabi dah rasa dah. Malam sebelum berlaku perang Uhud tu, Nabi mari mimpi dah, merasa dah satu ekor unta yang gemuk disembelih. Ini tanda Hamzah dibunuh. Nampak tak? Bagaimana pedang Nabi sumbing. Nampak tak? Makna nak kabut itu petanda-petanda awal yang Allah SWT beri tunjuk kepada kekasih Allah SWT. Orang-orang kok yang lagu ni Allah beri petunjuk. Allah beri petunjuk. Nampak tak ada dah orang, contohnya orang yang pernah tahu yang umur dia semakin mendekat kepada hentian terakhir ialah orang kok dekat dengan Allah Ta'ala, Rasul, Nabi-Nabi dan sebagainya. Nampak tak? Makna mereka dah diberi signal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam ni juga Nabi Yaqub tu sebelum anak dia siapa tu, dia kan bodoh ke anak cucu dia. Kata, tok kira rasa macam bau-bau je Nabi Yusuf. Allah, tak siapa lagi. Nampak lah tu, hebatnya doktor. Tapi doktor tak percaya benda ni tau. Dalam mazhab doktor, dia kena eksperimen, masuklah makmah, tengok bawah mikroskop baru dia percaya. Nah, tu mana tu? Mudah percaya tu. Apa tu? Doktor kan? Allah Rabbi. Baik. Wa man hadarahu min dhawi qarabatihi. Jadi maknanya Nabi Yaqub kabodoh awal-awal tu, kabodoh pok sepupu, pok sebab, pok ihata Yusufa. Aku bau Nabi Yusuf. Kata Yaqub, Nabi Yaqub, law hiluni wa taskharu minni. Kalau mereka itu tidak saja nak tipu aku dan sebagainya, memang aku boleh rasa Nabi Yusuf masih hidup, kata dia. Tu dia, wa taqulu shaykhun kabirun qad kharifa wa dhahaba aqlah.
laqultu lakum inna yusufa qadimun ilayya. Orang hok dengar tu je tu, orang kerabat dia tu, pak dara, pak sepupu, dua pupu, tiga pupu, kata dia, orang tua gila dah mak. Dia boleh kata ke Nabi Yaqub ni. Tu dia kata, syaikhun kabirun qad kharifa wa dhahaba aqluh. Dia cakap kenapa Nabi Yusuf bila mati lama dah. Nampak tak? Ni orang tua gila penilakar dah mak. Sedap agak iwak. Tapi jawab lagi, Nabi Yaqub jawab lagi laqultu lakum, aku nak kabul kamu semua ni, inna Yusuf qadimun ilayya. Nabi Yusuf sekarang sedang menuju kepada aku, kata Nabi Yaqub dengan penuh keyakinan. Orang kata dia gila pula. Nampak? Ini pandangan kenabian. Pandangan kenabian. Subhanallah. Baik. Qalu tallah innaka lafi dhalalikal qadim. Allahu akbar. Mereka berkata, ini apa? Sesungguhnya ayat masih berada di dalam siuman yang tengok. Nampak tak? Bagaimana ucapan anak beranak, adik-beradik Nabi Yusuf. Nampak tu? Dia kata ke Nabi Yaqub, Allah Rabbi. Qala auladu auladih. Qalu auladu auladih. Maksudnya cucu dia. Cucu Nabi Yaqub. Nampak tak? Besar belaka lah. Nampak tak? Bukannya budak-budak. Cucu-cucu kau kerabat Nabi Yaqub kata, alladzina tarabbau 'alal jafa' wa qillatil adab ma'a jaddihim akhdhan min abaihim. Cucu-cucu ni biadab macam ayah dia juga biadab dengan Nabi Yaqub. Nampak tak? Betul dah. Kau dia nak balas dengan rak aja tu. Anta kalb la khaira fil kalbi tanasalathu al-kilab. Kamu jumpa Arab kena kejar kamu. Aku kena kejar dah. Balah dengan orang Arab naik bah. Dah kita boleh duduk. Dia suruh kita bangun, dia nak duduk. Bahasa semua. Anta kalba la khaira fil kalbi tanasalathu al-kilab. Kau bangun lalu aja tu. Bangun tu tak kita terjun bah. Kau lagi kejar. Maksud apa itu? Mu ni anjing. Lepas tu, tidak ada kebaikan pada anjing sebab anjing melahirkan anjing. Kau apa? Jangan main. Pedor kau. Dah nak cerita dia ni. Anak Nabi Yaqub tu kan kurang ajar dengan Nabi Yaqub. Nampak tak? Yang pertama sekali pelawak lah. Nampak tu? Lepas tu yang kedua kena ke Nabi Yusuf. Nampak tak? Makna je perangai jahat ayah tu akan lahir, akan diwarisi kepada anak-anak dia. Maksud cucu Nabi Yaqub lah. Nampak tak Yusuf? Jadi cucu Nabi Yaqub ni kurang adab dengan Nabi Yaqub macam ayah dia juga. Sebab ayah dia ajar lagu tu. Bila Nabi Yaqub kata, aku macam bau Nabi Yusuf, kata, kelakar dah tak kira. Faham tu? Serupa dengan anak dia. Hak yang kurang ajar. Nampak tak? Ni. Dia tak ada pelik aja tu. Dah anak Nabi pun kata, Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn faqanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allah shay'a wa qila adkhulan nar ma'a ad-dakhilin. Ada hujah kan? Haji Zul biasa suka baca ayat ni ya. Surah At-Tahrim. Allah sebut buat perumpamaan bagaimana dua orang hak duduk dalam rumah rumah Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Bini Nabi Lut, bini Nabi Nuh tak beriman. Walaupun dia duduk dalam rumah seorang Nabi, seorang Rasul. Nampak tu? Dididik oleh Rasul, dididik oleh pesuruh Allah, tapi tak pekah. Tak ada pekah. Ia pilih lagi kekufuran, maka masuk neraka lah. Walaupun isteri Rasul, walaupun isteri Nabi. Nampak tak ada tu? Akhirat tidak ada hubungan kekeluargaan lebih daripada hubungan agama. Nampak tak?
Subhanallah. Yang namanya juzuk baca surah Al-Mu'minun macam mana juzuk? Fa idza nufiqa fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Bila ditiup sangkala yang kedua, maka putus getah habis segala hubungan kekeluargaan. Tak ada orang boleh tolong, tak ada orang boleh minta tolong. Nampak Azizul? Tak ada. Isteri tak kenal mana, suami tak jumpa, anak pun tak kenal, tak jumpa. Apa tu? Masing-masing buat hal masing-masing. Masing-masing buat hal masing-masing Azizul. Bila ditiup sangkala yang kedua, bila bangun belaka duduk di padang mahsyar. Ada tak jumpa suami isteri, tak jumpa anak-anak, tak jumpa. Masa tu hidup berdasarkan kepada amalan masing-masing. Nampak? Berapa puluh tahun? 50,000 tahun. Minat sikit je. Jadi disebut oleh ulama. Nampak tak? 50,000 sanah, 50,000 tahun. Lepas tu baru Allah buka pengadilan. Allah ambil dacing, Allah Ta'ala letak Nabi SAW, Allah letakkan malaikat duduk tepi. Nampak tak? Panggil seorang-seorang, ambil kita. Nampak tak? Barang siapa yang ambil tangan, Alhamdulillah. Nampak tak? Bila boleh juga, kabur, bagi tengok, aku boleh. Sebelah dua belah nampak tu? Nak kabur korang. Nampak tu? Bila orang boleh ambil tangan kiri, rasa kenapa ni? Rasa. Aku tak mau Mu tak mau mana mu kena ambil? Tunduk muka laku. Nampak tak? Situ pun tahu dah. Allah Rabbi. Doa lah kita tu dia. Tallah innaka la tazalu fi khata'ika wa tawahhumika al-qadim bitafdil Yusuf ala sairi abnaik. Minta cucu kata mana je tu. Demi Allah, ayah Tokki ni masih lagi duduk perangai lama. Perangai lama tak ubah-ubah. Yang duduk lebihkan Yusuf ni waktu pada Yusuf mati dah. Nampak tak? Dia tak boleh kata ayah kita ke baik sebagai pada ayah kita hok duk cara dia sekarang ni. Siapa pergi Mesir pak cari barang hok suruh boleh makan ni. Yusuf pacang. Ibarat dia. Yusuf. Ni jahat punya cucu. Nampak tak? Ni. Cucu Nabi Yaqub dia kata Allah Rabbi wal ifrat fi hubbihi wa dhikri. Nampak tak? Wa adami nisyani. Makna melampau sangat dah tok kita ni. Duduk ingat ke Nabi Yusuf. Nampak? Duduk ingat ke pot dara kita ni. Nampak tu? Tu dia. Siapa duk lupa langsung ke Yusuf ni? Tu dia. Wa tawaqqu'u liqa'ihi thaniyatan. Tu dia. Wa waliyatuhum dhawu bis-samt wa lam yukadzibu bima lam yuhitu bi'ilmi wa yu'akkidu takdzibahum bit-ta'kid al-mughalladah. Jadi nak kabarnya Nabi Yaqub lepas dengar daripada cucu dia cakap gitu tu, dia tak cakap banyak tu. Apa hak dia kata cucu dia lah tak apalah, siapa masa je tengok macam mana. Gitu. Jadi tu. Maknanya bagaimana dak cukup anak, cucu pula nya khenah. Tu. Yang terbaik mai je tu. Allah Rabbi. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Maka sebaik-baik saja datang pembawa kabar berita yang menggembirakan itu. Ia pun meletakkan baju Yusuf pada muka Nabi Yaqub dan menjadi lahir dan kembali seperti sedia kala. Nabi Yaqub berkata,
Bukankah aku telah katakan kepada kamu, sesungguhnya aku mengetahui di antara yang wahyu daripada Allah akan apa yang kamu tidak mengetahui. Sebab itulah maknanya orang kata apa senyap, kita buktikan dengan perbuatan. Nampak tak ada tu? Ni sebaik-baik hucuh dengan orang yang dok boleh nak cakap lagu ni. Doktor walaupun doktor PhD mana pun kau cakap dengan orang pasien lagu ni dok benar doktor. Kata Imam Syafi'i, aku banyak dah jumpa orang dok perdebatan berlaku sebagainya, tapi aku tengok kalau aku lawan orang bodoh ni dok menang aku. Doktor mula lawan orang bodoh ni dok menangmu doktor sungguh. Dia lipat mana-mana pun. Ni di antaranya. Biar kita kenal orang tu. Jadi Nabi Yaqub kenal cucu dia. Nampak tu bagaimana mana perangai cucu dia, perangai anak dia. Itu Nabi Yaqub sedang. Akhirnya bila dah sampai dah anak-anak dia pada Mesir ni, barulah cucu dia tahu. Falamma anja al-Bashir. Al-Bashir berita gembira. Fahinama wasala ila Yaqub al-mukhbiru bima yasurruh. Apabila sampailah rombongan daripada Mesir tu, anak-anak dia tu. Yang membawa khabar gembira, yang mengembirakan Nabi Yaqub alaihi salam. Seterusnya alqa qamisa Yusuf ala wajhi Yaqub. Maka siapa-siapa tu terus je abang dia ni capak lalu baju Nabi Yusuf. Itu tok lalu atas muka ayah dia Nabi Yaqub alaihi salam. Masya-Allah. Faraja'a basira. Akhirnya mata tu dipulangkan balik, dapat melihat sedia kala oleh Allah Subhanahu taala. Nampak tak aja tu? Tu dia. Allahu Rabbi. Jadi bila gitu ba'da ansara qalilan bisababil ma'il abyad alladhi nazala ala 'ainayhi min athar huzni ala firaqi Yusuf wa akhihi Bunyamin. Yang menyebabkan Nabi Yaqub tu tak nampak tu sebab apa? Sebab terlampau sedih, menangis sampai jadi selaput di atas mata. Nampak tak? Jadi ada benda putih di atas mata Nabi Yaqub tu, iaitulah selaput lah kita kata. Makna selaput ni menyebabkan Nabi Yaqub tak nampak aja tu. Bila tak sahaja baju atas muka tu gak perau celik lalu. Doktor, mu nak kata guana tu. Mu nak kata guana. Guana? Pandai mu doktor. Alhamdulillah. Bagus doktor yang beriman. Mendengar mukjizat. Sesat. Ada yang tanya dia, habis sebut mukjizat sesat. Takut nak ambil baju tu nak masuk makmah. Tokak Nabi Musa lepuk katuk laut, pecah 12 laut. 12 lorong. Kalau katuk pecah selorong je, tak ada pelik. Betul tak betul? Dia katuk kalau kau tu pecah ni pecah 12 lorong. Nampak tak? Menuk masuk makmah, tokak Nabi Musa. Ke mana je tu? Jadi bagus ni doktor yang beriman. Nampak tak? Mukjizat. Dan mukjizat dah kata apa lah. Nampak tak? Tu dia. Alhamdulillah tu. Bagus doktor. Baik. Bila letak je baju tu ke atas sembang atas muka Nabi Yaqub, ilah. Nampak tu aja tu. Celek molek. Wa'adat ilaihi quwwatahu ba'da dha'f. Gagah aja tu. Segur dulu. Segur badan ni. Subhanallah. Segur badan. Dulu lembek. Tak gerak je. Bila cium je baju tu. Gagah dulu. Macam Popeye. Untuk ni Popeye. Makan bayang. Itu lihat Facebook tu. Bahasa semua. Ustaz kata Yaqub macam Popeye. Kokok lah mu ni. Mu kena dengar lah molek. Nampak tak? Dulu cara mudah nak faham. Doktor mu tulis lagi. Nampak tak? Maknanya daripada hot tu segur mula. Segur mula. Nampak tak? Jadi sekejap habis orang. Tak apa cerita ni. Tak kira cerita ni. Ayah cerita ni jadi segah mula ni buana hari. Nampak tak? Memang tak nak fikir. Sebab akal manusia tak nak fikir. Benda mukjizat. Ke mana? Tak nak fikir. Tu dia. Ini kerjaan Allah Subhanahu Taala.
Allah. Wa suruhu ba'dal huzn. Nampak sangat gembira lepas sedih hati Nabi Yaqub ni. Inda izin qala li abnaihi mu'atiban lahum bilutfin. Lepas tu Nabi Yaqub pun cakap lalu ke cucu dia. Cakap ke cucu dia, alam akul lakum. Aku kata dah kan? Aku kata dah. Inni a'lamu minallah. Aku tahu ni daripada Allah. Allah Ta'ala beritahu pada aku. Mala ta'lamuna min hayati Yusuf. Mu nak tahu kenapa kehidupan Nabi Yusuf ni. Mu nak tahu Nabi Yusuf hidup. Sebab tu mu dengar daripada ayahmu Nabi Yusuf mati. Mu ibu pegang mati ya. Tapi aku diberitahu oleh Allah Ta'ala Nabi Yusuf masih hidup. Sebab tu aku rasa bau Nabi Yusuf tu. Mu kata aku gila pula. Ni aku nak kabur kamu. Nampak tak aja tu? Tak pula Nabi Yaqub. Barulah terduduk cucu dia. Nampak tu? Wa anna Allah yajma'u bainana. Allah Ta'ala yang menghimpunkan di antara kami. Makna hubungan di antara ayah dengan anak tu bukan kerana ayah dan anak sahaja, tetapi hubungan Rasul dengan Rasul. Nampak tak aja tu? Kekasih Allah Ta'ala. Ayah kekasih Allah, anak pun kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Maka memang special lah. Diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu dia. Dia senyap lah cucu-cucu dia je tu. Sedap hangat kata tak gila lah apalah. Qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Ni nak dengar ni. Bergegar aras Allah Syekh doa ni. Mereka berkata, wahai Allah kami, mintalah ampun bagi kami akan dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Allah. Ni hebat ni. Lepas buat salah, lepas tu dia mengaku dia buat salah. Barang payah ni. Barang payah. Nampak tapi Allah dedahkan ada tu tu dia. Walamma wasala abna'uhu al-ashrah. Apabila sampai 10 orang anak Nabi Yaqub itu, alladzina fa'alu ma fa'alu litakhallus min Yusuf. Dengan apa yang telah mereka lakukan, dengan apa yang telah lakukan untuk melepaskan diri daripada Yusuf, wa dakhalu ilaihi, maka sampailah kepada Nabi Yaqub itu, qalu, mereka itu terus sahaja berkata, mu'tadzirina li abihim Yaqub, mintalah ampun dengan Nabi Yaqub. Apa tu? Ya abana, wahai ayah kesayangan kami. Nampak tak? Kalau tak tahu gitu tak ada. Apa tu? Tu dia. Kataan dia, ya abana, wahai ayah kesayangan kami. Uqlub lana satlu dhunubina, tolong minta doa dengan Tuhan supaya Allah tutup dosa-dosa kami. Allati irtakabnaha fima madha min umrina, hak yang kami telah buat dulu sepanjang hidup kami. Nampak tak? Yang belah pula ni aja tu inna kunna mudhnibin, kami sesungguhnya buat dosa an umdin fi sani'ina, yang apa yang kami buat dulu bi Yusuf wa syaqiqihi, terhadap Nabi Yusuf dan juga Bunyamin. Wa tadullu al-ayatu ala istihbab talab ad-du'a bil maghfirati min al-salah wa taqwa. Ayat ni doktor disebut oleh ulama, inilah ayat yang menggalakkan kita supaya kalau jumpa orang yang baik-baik minta doa supaya Allah ampun dosa kita. Jumpa dengan Jizul, Tuan Haji, tolong doa kita biar Allah ampun dosa kita. Sunat hukum dia. Sunat hukum dia. Tak baik apa kan mesti doa. Nampak tak? Baca Quran semua siang malam pagi petang. Takkan main snooker lagu ni. Tak ada orang terima dah. Cuma jangan buat macam Emrah Jolie, boleh belaka. Allah cakap benda orang mati dah, tapi nakal dia dah. Watak dia tu hidup. Kenal tak Emrah Jolie? Kenal tak? Tengok tak dia berlakon?
Gitulah. Dah betul. Dah tanya belakang lah. Nampak tak? Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Mudah Tuhan ampunlah dosa dia. Masuk belaka. Aja suruh. Pakai luar jin bersebut. Jangan sesak bersebut. Jadi belaka muka dia. Ke mana? Kodai kasbeh ya hayu ya hayu ya hayu. Allah jadi tu. Ke mana? Nampak tak? Allahumma fillahu warhamhu. Jadi kalau jumpa orang yang baik lagu tu, sunat kita pergi jumpa dia. Aja tu doa kita biar Tuhan ampun dosa kita. Nampak tak? Sunat hukum dia. Ini ayat dia. Ni hujah dia. Hujah dia. Tu je. Ni jumpa orang alih-alih sebut Tuan Guru tolong doa kita biar Tuhan ampun dosa kita. Nampak tak? Sunat. Istihbah. Sunat. Tu dia. Wa anna man adha musliman fi nafsihi wa malihi la yuhalliluhu minhu illa an yaghfara lahu sahibuhu. Yang keduanya ialah barang siapa yang duk caci, yang duduk khianat, yang duk kata uduh-uduh kepada seorang yang Islam. Tu dia. Dari segi kedudukan fizikal dia ataupun harta dia, maka tidak dihalalkan oleh Allah kecuali minta halal dengan tuan empunya. Macam berkata ke doktor, nampak? Tuhan tidak akan ampun dosa hamba kalau hamba tak minta dengan doktor. Minta maaf doktor dah. Hamba kata apa-apa dah. Tu maaf tu okey tu. Gitu. Makna saat ni. Nampak tak? Kalau hamba tak minta maaf, Allah tak ampun dosa hamba. Kata main. Allah dah macam mana Jizu bangun tidur buat status WhatsApp, buat status Facebook, duk kata ke orang bombang ke mana? Alah padahlah. Ke mana Jizu? Jangan terjebak lah. Ingat hadis muflis. Doktor ngapa hadis muflis. Suatu hari Nabi SAW tanya sahabat-sahabat lepas sembahyang, manil muflis. Ini bagus juga satu bentuk cara nak mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas sembahyang tu, nampak tak? Pusing kepada makmum. Nampak tu? Nabi tanya sahabat, manil muflis? Setok sahabat-sahabat. Nampak tak? Bila Nabi duk tanya juga, tunduk belaka lah. Jawablah seorang. Al-muflisu indana man la dinar wala dirham wala mata'. Dos nyak belaka dia, jawablah seorang. Rasulullah, orang muflis ni orang yang ada pitih. Tak ada dinar, tak ada dirham, tak ada kesenangan Rasulullah. Itulah muflis di sisi kami. Nabi senyum. Makna Nabi tanya tu kan Nabi tak tahu. Dia nak tengok cara fikir sahabat. Cara fikir sahabat. Nampak tak? Makna je cara fikir sahabat ni ialah orang muflis itu ialah orang yang tidak ada duit, tidak ada harta, tidak ada kesenangan. Doktor, kalau orang tanya muflis dalam kaedah kita ni, siapa doktor? Siapa muflis doktor? Contoh orang tanya. Macam mana doktor? Awak? Maknanya muflis ni orang yang telah diisytiharkan tak ada harta. Nampak tak? Tak ada harta tak boleh nak milik apa lah doktor. Macam sahabat dah mu jawab. Hebat doktor weh. Lihat sahabat dah jawab. Sahabat jawab gitu kan. Al-muflisu indana ma la dina wala dirham wala mata'. Muflis ni ialah orang tak ada harta, tak ada dinar, tak ada dirham, tak ada kesenangan wahai Rasulullah. Nabi kata al-muflisu. Bila dengar sahabat jawab tu, Nabi nak betul semula. Al-muflisu man ya'ti yawmal qiyamati min ummati. Wa ya'ti qad man ya'ti yawmal qiyamati min ummati bisiyamin wa zakatin wa salah. 3 Nabi sebut dalam hadis ni. Orang yang muflis ialah orang yang datang pada hari kiamat daripada umat aku yang dibawa pahala. Yang pertama pahala puasa, yang kedua pahala zakat, yang ketiga pahala sembahyang. Nampak tak? 3. Wa ya'ti, dak betul situ. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha. 3, 5. 3, 5. Ngomong lain.
3, 5. Faham tak? Nabi kata walaupun dia mari dengan sembahyang, puasa, zakat, tapi masalahnya dia bawa juga dosa dia. Nampak tu? Yang pertama syatama hadha, dia caci orang. Qadhafa hadha, tuduh orang. Daraba hadha, kata orang. Safaka dama hadha, bunuh orang. Wa akala mala hadha, dia kedarah harta orang. Nampak tak? Dia ambil harta orang dengan tak sebenar. Jadi hak 5, hak ni 3. 3 ni solat, siyam, zakat, ini hablum minallah. Hablum minallah. Hak yang 5 ni, syatama hadha, qadhafa hadha wa sabaka, hak ni hablum minan nas. Doktor, hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah bagus, special, sembahyang, puasa, apa dia zakat, okey beres. Nampak tak? Tapi masalahnya hubungan dengan manusia ni tak sama. Dia kata, dia caci orang, dia tuduh orang, dia bunuh orang dan sebagainya kan. Maka akhirnya kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala ambil pahala kau ia buat tu, sembahyang, puasa, zakat, dia transfer kepada akaun orang kau dia caci, kau yang dia tuduh tadi. Ada tu. Tiba-tiba pahala kau yang dia buat tu tak cukup nak kambuh dengan dosa kau dia buat ni. Kemudian cara Allah Ta'ala nak mengadilinya ialah Allah ambil dosa orang kau yang dia buat tu dipindahkan kepada akaun dia. Subhanallah. Subhanallah. Doktor, dalam akaun dia ada apa doktor? Soalan dia. Menjawab boleh? Sekali jawab je. Kenapa? Apa benda mu doktor? Akaun dia tu ada apa? Dosa. Tak tepat. Beri peluang lagi. Jawapan yang kedua. Dosa je. Orang kata dah tak tepat lagi. Talian hayat. Ajzu jawab. Habis dah pahala. Bukan masuk salah. Orang tanya kenapa yang ada dalam akaun dia tu. Hutang. Tengok ibarat abang. Dah soalan dia tanya. Tak ada kita dah hayat 999 saya punya. Betul dah jawapan doktor tu tapi kurang tepat. Nampak tak? Jadi jawablah kali doktor dosa dia dan dosa orang lain. Itu jawapan dia. Faham je Zul? Hak tu baru jadi muflis. Nampak tak? Maknanya pahala tak ada langsung. Rupa-rupa pahala hak dia buat dia untuk ikut orang. Hak yang dia lebih parah, kalau dosa dia okey fine, dia terima lah. Nampak tak? Dia buat jahat, dia ngupak apa so okey fine, dia terima lah. Sebab dosa dia. Masalahnya ialah dosa hak orang dia buat, hak jahat tu pindah ke dia juga. Hak ni masalah dia. Kerana ni. Hak ni masalah sorry. Makna duk tanggung dosa dia, lepas tanggung dosa orang lain pula. Oh, duk pasal-pasal Syekh. Itulah orang muflis yang sebenar. Jadi sekarang ni ada Facebook, ada TikTok, jangan buat jadi kita muflis. Faham ni? Barang kau yang sama-sama jangan kongsi. Barang kau yang dosa jangan share. Nampak tak? Jangan share. Kalau tak kita boleh dosa berantai. Faham je Zul? Dosa berantai. Nampak tak? Ni masalah dia. Jadikan media sosial ni sebagai ladang pahala. Ladang pahala. Nampak tak? Sharekan ayat Quran, sharekan ceramah ustaz-ustaz. Apa kita nak ikut area orang? Kerana je Zul. Nampak tak? Subhanallah. Dan ampun minta supaya orang yang mari belajar ni supaya aktif dalam Facebook ke dalam TikTok ni. Nampak tak? Buat benda-benda hak yang konten-konten hak yang memberi pahala pada orang. Habis tidak pun takat aku ni mesti doa duk baca tabarakalladzi biyadihil hak malam-malam tu takat perok buat video seminit perok poh dalam TikTok.
Nampak tu? Daripada orang duk tengok video lain, baik tengok video musyid doa. Ke mana? Oh, nak boleh pahala mudah je tu. Ke mana? Dah kita duk anda nak kerak ni. Dah salah kerak. Mu baca sendiri. Qul a'udzu birabbin nas. Sapu lalu. Orang pun tengok qul a'udzu birabbin nas. Boleh pahala. Ke mana je? Ni wajib dah bagi hamba sekarang, wajib dah. Kita kena meramaikan, kena meriahkan media sosial ni dalam keadaan benda yang baik. Nampak tak? Dia channel dia. Faham dia tu? Dia sebarkan kebaikan. Jangan duk ikut area orang. Betul? Mu ada di Facebook. Nama apa? Dr. Hashim. Dia nak like. Kita prank ni. Nak prank ni. TikTok ada TikTok. TikTok ada. TikTok. Kena ada Kena ada. Minggu depan kabur TikTok apa? Not like not friend. Tak suruh aja TikTok ada. Lepas tu Facebook ada. Facebook nyakak lama kata. Khodak dia mesti doa. TikTok kena buat. Mana buat lalu. Benda-benda yang baik-baik. Nampak tak? Banyak. Amba suka tengok Mufti Men contohnya. Nampak tak? Motivasi. Nampak tu? Banyak. Allahu Akbar. Sumber ladang pahala kalau kita pandai buat. Tak kita lah. Faham je tu? Tu cerita dia. Wah, Rabbi. Baik. Jadi makna ayat ni nak kabarnya kalau jumpa orang, kita jumpa orang hak baik-baik, minta doa dia. Minta doa dia. Yang keduanya kita kena faham bahawasanya kalau dosa dengan orang, kalau kita dok minta maaf dengan orang tu, Tuhan tak akan maaf apa cerita sekalipun. Tu dia. Baik. Falamma daqalu ala Yusuf awa ilaih. Tinggal berapa pula? Tinggal. Waduh, alhamdulillah. Mu wajib paritu. Tengok tu kata mesti doa, tinggal betul tu. Pada kabar ustaz, tinggal ustaz, kan lebih baik. Ni nak kabar tinggal khodo. Kabar boleh ustaz, tinggal tu. Kan sombe. Tu. Tinggal siapa lapang ya? Okey, baik. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Masya-Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Nabi aku berkata, aku akan meminjilkan ampun bagi kamu dari Tuhan. Sesungguhnya ialah Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Bila baca ayat ni, apa benda yang doktor boleh faham? Hamba bila baca ayat ni, yang pertama yang rasa pelik, Allah gunakan ayat saufa. Saufa ni pelik. Sebab apa Nabi Yaqub baca dengan saufa? Kita baca dah kan? Kalau sayaqul, sin, sayaqul. Maksudnya masa akan datang yang dekat. Nampak tak? Macam Jazul kata, Ustaz, jom makan. Sa'akul, insyaAllah. Maksudnya, insyaAllah, makan ni. Maksudnya, dalam seminit dua, kamu pergi makan. Tapi bila sebut, sawfa'akul. Tak apa, Jazul, kamu pergi makan. Kamu pergi makan tu, bukan 2-3 minit. Mungkin pakai esok. Nampak tak? Kataan sawfa. Tu dia. Alhaakumut takathur hatta dhurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Nampak tak? Ini kisah hari akhirat. Mu akan tahu. Masuk sawfa tu mu hari akhirat ni. Mu nak tahu tak dunia ni tak ada apa. Nampak tu? Tak ada apa. Mu akan tahu di hari akhirat. Dan mesti mu tak akan tahu. Itu maksud dia. Dia sawfa ni pelik juga. Macam kita sebut tadi. Sebab apa Nabi Yaqub melengahkan? Nampak tu aja tu. Dia beza dengan Nabi Yusuf kan? Bila Nabi Yusuf abang-abang dia minta ampun, perut minta lagu dengan Allah Ta'ala.
Tapi Nabi Yaqub dah dengan perkataan saufa tu memberi makna yang sangat besar maknanya. Kata Nabi Yaqub, qala saufa astaghfiru lakum. Aku akan minta ampun dengan Tuhan untuk kamu. Makna bukan selalu, akan datang. Sebab apa Nabi Yaqub buat lagu ni? Tengok tafsiran dia. Fa wa'adahum Yaqubu alaihi salam qailan. Nabi Yaqub pun berjanji dengan anak-anak mereka dia itu seraya berkata, saufa as'alu khaliqi wa maliki ay yaghfir lakum ba'da an yajma'ani bi Yusuf wa akhihi Bunyamin wa ajidu fikum istiqamata was-salah wa at-takhallus min da'il hasad. Sini jawapan dia. Sini jawapan dia. Hadis tu. Dah kalau kita dak belajar terjemahan tafsir, kita tak tahu hadis tu. Nampak tak? Macam hadis tu baca terjemahan tadi kan? Makna kita tak boleh nak gali lagi tu. Nampak? Bila kita baca tafsiran baru nampak. Oh, hebat Nabi Yaqub. Makna dia tahu sebab anak dia. Perangai anak dia tahu. Daripada besar merah aku belamu. Aku jagamu, aku didikmu. Aku tahu perangamu ni. Cara nak ajarmu ni, macam ni. Nampak? Baru musdok diri. Kalau buat mudah-mudah, mu tak mudah. Nampak tu? Untuk balik semula. Kerana je tu. Seorang ayah dia tahu. Macam juga seorang pemerintah, pemimpin. Dia ada kaedah khusus aja tu. Tasarruful imam manutun bil maslahah. Nampak tak? Perbuatan yang dibuat oleh pemimpin itu, dia mesti meraihkan maslahah rakyat dia. Dan rakyat dia tak semestinya tanya belaka apa hak yang pemimpin buat. Nampak tak? Tu dia. Dan kita serah pada dia apa hak dia buat tu untuk kebaikan rakyat. Tapi kalau nampak dah terang tang dah baik untuk rakyat, tu tak boleh dah, kena kabur secara terang-terang lah. Main apa? Telur ayam tidak ada subsidi. Ke mana je tu? Telur ayam tak ada subsidi dah, kayak contoh je. Perau rakyat pun bising. Ni bukan untuk masalah rakyat ini. Ini untuk mampus rakyat. Rakyat pun cakap keluar PMX kata kita tidak akan tarik balik subsidi. Bang betul. Ke mana? Tak boleh husnuzon kalau benda kau nampak terang-terang dah benda tu salah. Mana muka dahi dak tu, dak puas hati hang ber. Kira lepas mayan ni ya. Subhanallah, dia dak puas hati je dah. Dah ambun nak contoh. Nampak tak? Bukan semua benda hak pemimpin buat rakyat nak tahu. Tak ada. Nampak tak? Makna kita beri kepada dia kepercayaan untuk buat supaya menjaga rakyat. Itu kaedah tasarruful imam manutun bil maslahah. Nampak tak? Macam juga ayah. Ayah ni dia tahu perjalanan anak dia tahu aja tu. Nampak tak? Dia tahu perjalanan daripada besar merah. Nampak tak? Dia duduk jaga, duduk didik dan sebagainya sampai besar. Perangai dia apa berlaku. Nampak tak? Maka ayah tahu. Maka ayah kata nak ajar dulu anak dia buat. Nampak tak? Itu kena faham. Allah Rabbi. Itu sedap masa Nabi Yaqub, Nabi Yusuf ni. Tak. Ahsanul qasas. Sebaik-baik kisah dalam Quran. Ni. Yusuf. Daripada A sampai Z. Daripada awal sampai habis. Surah Yusuf. Cerita bab Yusuf. Nah. Hak lain ada juga nama Nabi Ibrahim. Nama surah Ibrahim. Surah Yunus. Surah Nuh. Tapi bukan semua cerita hal Nabi Ibrahim. Surah Ibrahim cerita syaitan pun ada. Kerana je tu. Nampak tak? Tu dia. Tapi surah Yusuf cerita Yusuf daripada awal sampai habis. Ini kehebatan surah Yusuf. Allah. Kata Nabi Yaqub alaihi salam, kalau sekiranya aku tengok mu ni boleh pertemukan aku dengan Yusuf dan juga Bunyamin, dan aku tengok kamu ni terus istiqamah di atas kebaikan dan as-salah, perbaiki diri, dan juga takhallus an da'il hasad, dan kamu bebaskan diri kamu daripada penyakit hasad dengki. Nampak? 3. Nabi Yaqub beri syarat. Sebab tu dia kata saufa astaghfiru lakum. Saufa tu, dalam saufa tu ada 4 syarat. Yang pertama, aku nak jumpa dengan Yusuf.
berra'il ain, berra'sil wal ain. Aku nak tengok Nabi Yusuf depan mata aku dengan Bunyamin. Nampak tu? Yang kedua, aku nak tengok mu istiqamah tak kebaikan hak mu buat ni. Ha? Yang ketiga, aku nak tengok mu berubah tak kohol lebih baik, kohol lebih baik, kohol lebih baik. Yang keempat, aku nak tengok mu ni tak ada dah hasad deki lepas ni. Nampak tak? Bila mu tak ada, bila mu buat perkara ni, aku doa lah supaya Allah ampun dosa-mu. Dosa bimbang. Kata Nabi Yaqub kepada anak-anak dia. Subhanallah. Innahu huwal kathirus satr li dhunubi ibadihi at-taibin. Sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala itu maha menutup, maha mengampun dosa-dosa orang yang taubat. Ad-daimur rahmah bi ibadihi al-mu'minin, dan memberi rahmat yang sentiasa bagi orang yang beriman. Maknanya saya bimbang. Kalau mu betul dirimu, kalau setiramu tu istiqamah di atas kebaikan, rasa duk bimbang, insya-Allah Allah boleh terimalah. Dosa-dosamu tu Allah ampunlah, kata Nabi Yaqub alaihi salam. Nampak? Itu dia. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawayh wa qala adkhulu Misra insya Allah aminin. Ayat ni lah petanda awal negara Mesir ada kedudukan pada pandangan Allah. Negara Mesir, lafaz Mesir 12 kali disebut oleh Allah dalam Quran. Ajazul, Malaysia ada Malaysia. Udkhulu Malaysia tak ada. Udkhulu Misra. Mesir ni ada kedudukan yang tersendiri pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nak tahu? Minggu depan. Ajazul. Bismillah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min du'a illa yusma' walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.